wassalamu ala Rasulillah an-Nabi al-Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Nabi SAW ditanya tentang pakaian yang bagus. Apakah termasuk kesombongan? Ini rentetan daripada hadis Nabi SAW di mana baginda Nabi SAW menyatakan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk syurga orang yang dalam hatinya terdapat perasaan sombong, perasaan takbur, walaupun seberat zarah. Zarah iaitu asgharun naml, semut yang paling kecil ataupun lembu yang paling halus. Lalu seorang lelaki bertanya Nabi SAW, "Ya Rasulullah, jika ada di kalangan kami seorang yang suka berpakaian cantik, berkasut cantik, apakah dia sombong?" Lalu Nabi SAW menjawab, "Inna Allah jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah cantik dan dia suka yang cantik. Kemudian Nabi menjelaskan, sombong tu macam mana? Al-kibru tu macam mana? Kata Nabi SAW, Al-kibru batrul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah batrul haqq, menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, ini ihtiqarun nas. Di sini diterjemah melecehkan orang lain. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi menunjukkan bahawa semata-mata berpakaian cantik itu tidak semestinya seseorang itu sombong, tapi boleh menjadi sombong. Lalu bagaimana cara mengukur antara keduanya? Jadi bagaimana kita nak memahami dalam situasi yang semacam mana pakaian itu membawa pada kesombongan, dan bagaimana pula berpakaian yang cantik, yang indah itu tidak membawa kepada kesombongan. Maka inilah yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW ketika mendapatkan pertanyaan dari Sabit bin Qais tadi. Sesungguhnya aku adalah orang yang suka keindahan, bagaimana pendapatmu ya Rasulullah? Jadi Sabit bin Qais dia bimbanglah. Bila dia suka pakai pakaian yang cantik itu, dia masuk dalam kategori sombong. Bagi dia tanya Nabi SAW. Rasulullah SAW mengetahui bahawa kecenderungannya kepada kebersihan dan pakaian yang bagus bukan untuk menyombong diri. Kerananya ia tidak mutlak mesti termasuk kesombongan. Jadi sebab itu Nabi menyebutkan, kalau sekadar kamu suka yang cantik, maka Allah pun suka yang cantik. Dan Allah cantik dan dia yuhibbul jamal, dan Allah suka yang cantik. Tapi sombong itu apabila kamu menolak kebenaran. Orang menegur kamu salah, kamu tahu kamu salah. Tapi oleh kerana perasaan sombong pada diri menyebabkan kamu menolak kebenaran. Kamu mengabaikan nasihat orang lain. Bisa jadi Rasulullah mengetahui bahawa kecenderungan Sabit bin Qais tadi kepada kebersihan dan pakaian yang bagus untuk menyombong diri. Ya. Karenanya ia tidak mutlak mesti termasuk kesombongan. Jadi kerana itu kita dapat memahami di sini bahawasanya berpakaian cantik tidak keseluruhannya bermaksud kesombongan. Bisa hal jadi itu termasuk kesombongan, namun bisa jadi hal itu termasuk kesombongan sebagaimana rela dengan pakaian murah termasuk tawaduk. Jadi tapi boleh berlaku atau boleh jadi pakaian yang cantik itu menjadi faktor seseorang itu sombong. Sebagaimana juga dipanggil orang yang rela dengan pakaian yang murah dan masuk dalam tawaduk. Tapi tak semestinya juga ada orang walaupun
Dia berpakaian compang-camping tapi dia masih sombong, masih ada sombong. Cuma dia dia tak mampu untuk menampilkan kesombongannya itu sebab dia tak ada duit. Tapi pada hakikatnya dirinya masih sombong. Berbeza dengan orang kaya, dia boleh sombong tapi dia memilih untuk tawaduk kerana dia tahu tawaduk itu disukai oleh Allah. Disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda orang yang sombong ialah berdandan apabila dilihat orang dan tidak memperhatikan dandanan bila tidak ada orang melihatnya. Kerana dia bukan sifat dipanggil neutral, tapi dia bukan sifat dipanggil apa? Sifat semula jadi dia sukakan kebersihan. Dia hanya bersih jika dia bersama dengan orang lain, ya, semata-mata untuk menzahirkan luaran yang berbeza dengan dalaman. Di antara tanda orang sombong ialah berdandan apabila dilihat orang dan tidak memperhatikan dandanan bila tidak ada yang melihatnya. Berdandan dia terjemahan kepada tajamu. Tajamu ni makna bercantik-cantik. Tajamu. Makna dia suka, orang panggil apa, suka menampilkan penampilan yang cantik, yang indah, yang menarik pada pandangan orang lain. Tapi hanya pada jika ada orang saja. Maka pengarang kitab kita ini menyebutkan bahawa itu termasuk dalam kesombongan kerana dia hanya mementingkan pandangan orang lain. Tidak mementingkan pandangan, hanya mementingkan pandangan manusia tapi tidak mementingkan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di antara tanda orang yang gandrung kepada keindahan, mana dia memang suka pada cantik, maknanya dia suka kepada keindahan, bukan kerana berbuat-buat, ialah menyenangi keindahan dalam segala hal, sekalipun di tempat yang sepi, mana dia tidak bersama dengan orang lain, sampai di dalam rumahnya sendiri pun. Ini tidak termasuk kesombongan. Ini tidak termasuk kesombongan. Apatah lagi jika kita bercantik-cantik itu kerana mengikuti sunnah Nabi SAW, mana Nabi SAW menggalakkan kita ini supaya kita ini sentiasa bersih, dan sebagaimana kita baca dalam hadis Nabi SAW peringatkan kita, tanazzahu minal baul fa inna, hendaklah kamu bebaskan diri, bersihkan diri daripada kencing kerana kebanyakan azab kubur adalah kerana kencing. Sabda Nabi SAW, sesungguhnya ia tidak termasuk kesombongan, yakni tidak harus berarti kesombongan, atau boleh jadi tidak harus berarti kesombongan kemudian setelah itu mengakibatkan kesombongan. Jadi makna di sini, bila Nabi kata, bila sahabat tadi bertanya, apakah saya sombong jika saya pakaian cantik? Nabi kata tidak. Ya, semata-mata berpakaian cantik itu tidak masuk dalam kesombongan. Jika kamu boleh menerima kebenaran dan juga jika kamu tidak memandang orang lain hina. Tetapi kata dia, pengarang kitab kita ini, Imam Al-Ghazali rahimahullah, sebagaimana dinukilkan oleh Syekh Hawa ini, tapi dia boleh jadi boleh membawa pada kesombongan, melihat pada niat lah. Dalam masalah seperti ini, keadaan bisa berbeza. Tetapi yang dianjurkan adalah pakaian yang sederhana. Pakaian yang sederhana. Tidak menimbulkan
ketenaran kerana bagusnya dan tidak pula ketenaran kerana buruknya. Jadi dia sebut apa ni? Wala yujibu syuhratan. Syuhrah dia terjemah dengan ketenaran. Tidak menimbulkan ketenaran kerana bagusnya. La yujibu syuhratan bil judati wala biradati. Jadi maknanya sederhana lah. Maknanya orang tidaklah nampak kita itu masyhur dengan sebab berlebihan, dan tidak juga kita itu masyhur ataupun dikenali dengan sebab kemiskinan ataupun dengan sebab melarat dan sebagainya. Jadi ala kulli hal kata dia, yang disyorkan, yang dianjurkan adalah tawassut, bersederhana. Nabi SAW bersabda, "Kulu washrabu walbisu wa tasaddaqu fi ghairi sarafin wala makhilatin." Makanlah, minumlah, berpakaianlah dan bersedekahlah tanpa berlebihan dan tidak sombong. Ini maksud sederhana itu. Tanpa berlebihan dan tanpa ada sifat kesombongan. Hadis riwayat Imam Nasa'i dan juga Imam Ibnu Majah. Kemudian Nabi SAW sabda lagi, "Inna Allah yuhibbu an yura atharu ni'matihi ala 'abdi." Sesungguhnya Allah menyukai melihat ataupun dilihat bekas pesan nikmatnya pada hamba-hambanya. Jadi bila hamba ini dia memiliki nikmat dan dia menzahirkan nikmat itu tanpa ada niat berbangga-bangga, sebaliknya sebagai menghargai kurniaan Allah, maka innallah yuhib, itu disukai oleh Allah, kata Nabi SAW. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan ia muhassan. Kata Imam Tirmizi, hadis ini hadis hasan. Di antara bentuk tawaduk ialah tawaduk dengan bersabar apabila dicaci, disakiti dan diambil haknya. Itulah prinsip yang utama. Secara umum, semua akhlak yang baik dan tawaduk adalah sirah Nabi SAW. Dalam teks Arabnya dia kata, "Wa min at-tawadhu'i ay tawadhu'a bil ihtimali idza subba wa udhiya wa ukhidha haqq." Di antara sifat tawaduk ialah dia tidak berlebihan, tidak melampau ketika dia berdepan dengan celaan orang lain, disakiti oleh orang lain dan sebagainya. Sebaliknya, dia akur bahawasanya sebagai seorang Muslim, apa saja tindakan dia termasuk menuntut hak dia daripada orang lain, tidak boleh berlebihan. Sebaliknya mesti akur dengan syariat. Di antaranya ialah dengan dia bersabar. Dia bersabar dan dia menuntut haknya mengikut saluran yang telah ditetapkan oleh syariat. Tidak berlebihan dalam bereaksi dengan orang yang menzaliminya. Itulah prinsip utama. Secara umum, semua akhlak yang baik dan tawaduk adalah sirah Nabi SAW. Berjumlah majami'i husn al-akhlaq wa tawaduk siratul Nabi SAW. Kata dia secara umumnya, semua akhlak yang baik dan tawaduk adalah sirah Nabi. Maksudnya adalah kita nak melihat contoh-contoh akhlak yang baik dan juga contoh-contoh tawaduk, maka kita boleh perhatikan dalam sirah Nabi SAW. Kepadanya kita harus berteladan, dan kepada Nabi SAW kita harus mengikuti, meneladani, dan darinya kita harus belajar. Daripada Nabi SAW kita perlu belajar. Jadi sebab itu Nabi SAW dia tidak suka berpenampilan seperti seorang tuan. Dia makan dengan hamba, dia makan dengan keluarga, dan dia makan dengan sahabat-sahabatnya. Dia melayani orang miskin. Bahkan dia pernah berkata kepada seorang tua, "Wahai ibu, kamu tunggulah saya di mana-mana jalan. Di mana-mana jalan, kamu melihat saya melintasi melalui jalan tersebut,
kamu sapalah saya ataupun kamu berjumpalah saya, nyatakan hajat kamu atau menyatakan hajat ibu kepada saya. Dan Nabi SAW dia tidak ada protokol. Dia tidak ada protokol yang menyulitkan. Dia seorang yang mudah didekati, bahkan kalau siapa saja yang minta sesuatu kepada Nabi SAW, dia tidak akan kecewa. Dia pasti akan dilayani oleh Nabi dan dia akan diberi oleh Nabi SAW. Kemudian masuk tajuk yang baru, iaitu berbagai jalan dalam mengubati kesombongan dan mencapai tawaduk. Ini dah selesai dah tajuk subtopik. Kerana kita masih ada dalam sombong, nak dengan sombong. Tapi sebelum ini iaitu dia membuat muqaranah di antara sifat sombong dan juga tawaduk. Bagaimana dengan menampilkan akhlak tawaduk daripada Rasulullah, khususnya daripada sahabat-sahabat, banyak daripada sahabat-sahabat. Dia menampilkan susuk tubuh orang yang tawaduk. Jadi kalau seorang itu tawaduk bermakna dia tidak sombong. Kalau dia sombong bermakna dia tidak tawaduk. Dan selepas ini masuk subtopik yang baru, iaitu bagaimana jalan untuk kita mengubati kesombongan ini. Dan bila terubat sombong ini, maka kita akan mencapai maqam atau martabat tawaduk. Yang ini insya-Allah kita baca dalam bacaan kita yang akan datang lah, insya-Allah. Nanti walaupun bulan Ramadan, insya-Allah kita akan teruskan juga lah bacaan buku kita atau kitab kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah.